Assalamualaikum. Okey, kita tunggu ada peserta dulu. Minta maaf kita lambat sikit hari ni. Maklumlah kita ada last minute tadi ada dyno. So kita datang pada jauh pula tu. Daripada arah Damansara. Jadi kita kena settle dulu lah kerja dengan customer. Okey, hari ni macam yang kita beritahu sebelum ni. Hari ni kita akan berbincang topik yang hot lah bagi saya kan. Performance tuning. Performance tuning ni overall lah daripada engine setup, geometry engine, barang yang kita pakai, kesesuaian, sampailah intake dan exhaust. Semua benda-benda ni semua kita akan explain. Okey, yang ini akan jadi first series. Kita akan sambung dengan siri-siri selepas ni. Okey, itu kita punya kawan datang tu, namanya, alamak, nama special ni, Kuli Batak Dindang. Assalamualaikum. Okey, terima kasih bersama kami . Okey, kita tunggu dulu partisipan sikit, baru kita teruskan. Sekarang ni kita akan lebih pada performance tuning ataupun engine building. Spek kita akan fokus on motor-motor super moped ni lah. Waisuku RS dengan SYM VF3i. So itu kita punya main fokus hari ni. Kita akan discuss, kita boleh ada direct communication. Kalau ada pertanyaan, terus kita tanya. InsyaAllah kalau dapat jawapan, kita akan bagi jawapan. Dan kita akan buat sharing session lah dengan semua yang tengok ni. So kita tunggu sikit lagi. Kita wave. Okay. Okay, JC Racing sebenarnya company yang kita buat ni, kita fokus on performance. Kita fokus on more towards engine performance, tuning, fine tuning, lebih pada orang kata benda halus lah. Selepas kita serap motor dan apa yang perlu, macam mana nak tambah baik apa yang sepatutnya kita buat dengan motor ni. Termasuklah macam camshaft selection, throttle body size selection, injector selection, sizing penting tu. Most importantly tu gear ratio, sprocket untuk final deliverable atas jalan ni. Yang itu kita akan fokus hari ni. Kita akan pergi major. Mana major maksudnya kita akan pergi overall. Dan daripada situ mungkin kita akan buat second fasa kedua, ketiga, keempat ni kita akan go spesifik. Contoh macam engine geometry, kita akan fokus kat engine geometry, road ratio, compression ratio, piston type, dome, material type. Dan kemudian kita akan pergi one by one parts, macam head punya teknologi, cam punya teknologi, intake system teknologi, fuel injection teknologi, kemudian exhaust teknologi, dan apa-apa lagi yang berkenaan dengan performance tuning. Okay, dah 8 orang tengok tu. Terima kasih. Okay, kita mula dengan engine geometry. So basically dalam super moped sekarang ni, kita ambil contoh Waisuku. Waisuku ni ataupun Y15ZR, factory punya default setting, piston size 57, stroke 58.7, korot 100 mm. So di situ untuk dapatkan korot ratio 1.7, kita dapati power band dia sesuai dengan cam-cam yang ada dalam market lah. Contoh macam ESR1, GSiam, YY Pang, SCK, Y1, Y2. So
So cam-cam ni sesuai dengan 57 punya piston ni, dengan configuration yang ada ni. So yang itu untuk on basic engine geometry calculation. Tapi bila kita pergi pada sistem yang kita dah buat jet road, itu dah berbeza. Contoh macam sekarang ni, kita ambil contoh, kita ada ni. Ini crank IKK super turbo. Okey, yang ni jet 4. Jet 4 maksudnya 58.7 mm on stroke. Dah tambah lagi 4 di atas, 4 di bawah, tambah lagi 8. Maksudnya jadi 58.7 dan jadi 66.7. Tapi still the geometry ni dah jadikan road ratio dia semakin rendah. Sebab road yang disupply oleh aftermarket hari ni, dia still pakai 100 mm. So kalau kita bahagi, okay, let's say kita bahagi now. Okay. Kalau kita tunjuk kat whiteboard senang kot jom. Whiteboard. Okey. Ambil topik Y15. Okey. Stop dengan jet road. Okey. Stop. Piston size 57 mm. Okey. Stroke. Okey, stroke 58.7 mm. Okey. Conroad length 100 mm. Ini original untuk YY suku lah. Boleh ke depan sikit apa. Okey Sekarang ni kita tengok dalam configuration ni apa kita dapat stroke to corrode ratio. Corrode ratio untuk stock configuration. Okey, kita kira sekejap. Maklumlah matematik malam-malam ni slow sikit. Jadi corrode length bahagi dengan 58.7, kita dapat 1.703. Ini corrode ratio untuk stock machine. Okey, kita pergi pada jet road. Let's say kita jet road ni 4 mm. Okey. Let's say kita just letak piston 65 lah. 65 mm. Okey. STRO stroke kita dah tambah 4, bawah 4 dari 8. So dia dah jadi 66.7 mm. Conroad length. Any question? Let's say kita pakai IKK ni tadi, kita letak corrode 100. Okay. Corrode ratio berapa? Ini kita try bahagi macam tadi juga. Yang ni penting sebab engine geometry ni sebenarnya menentukan dia punya revving, engine punya revving. Berapa cepat dan berapa orang kata high revving ataupun medium range punya revving. 100 bahagi dengan 66.7 is equivalent to 1.49, sorry. 1.49 ataupun 1.5 lah. Yang sini yang jadi isu. Okey. Sebab tu ramai yang tanya kenapa bila dia pakai spek 57, spek 63 ataupun 65 yang tak jet road, engine dia boleh rev dengan selesa. Ini yang sebab dia corrode ratio. So yang ni kalau sepatutnya kalau kita nak dapat geometri yang baik, kita kena dapat road ratio yang lebih baik daripada panjang 109 sebab road kita dah panjang. So sepatutnya kalau kita nak dapat karakter untuk revving, let's say macam ni, power daripada 10k rpm sampai ke 12k rpm, selesa, engine sedap. Kalau macam ini dia akan pergi mungkin 8 sampai ke 10k rpm revving. Kat sini yang kita kena tentukan kita nak main macam mana.
mid range power ataupun high range RPM punya power. Okey. Let's say kalau kita nak dapatkan raving ataupun engine main character sama dengan stok punya core root ratio ni, kita letak let's say 115 mm dekat core root. Panjang center to center core root tu 115. Jadi kita cari dia punya ni berapa. Okey. Kat sini yang penting sebenarnya ni 115 mm bahagi dengan 66.7, kita dapat 1.72 core root ratio. Bila kita dapat core root ratio ini, kita akan dapat balik karakter macam ni. Macam stok, macam 63 tak jack ataupun 65 tak jack. Itu beza jack root dengan tak jack root. Root ratio ni main peranan untuk kita punya raving karakter lah. Okay, kita tengok sini Ini antara contoh. Ini spek 65 J4. Tapi ini kita pakai cam besar lah. Kita nak dapatkan ni banyak benda kita kena adjust. Dengan dia punya, kena tune length kita punya intake manifold, exhaust manifold, baru kita dapat power kat sini. Dia tak macam 63, tak macam spek 57, maknanya tak macam yang tak jeruk punya spek lah. Yang ni nak kena tahu, ini adalah engine geometry. Maknanya engine architect dah design. Okey, kita balik sana. Engine architect dah design in such a way untuk engine tu boleh raving. Okey. Okey, okey, kalau kita balik pada meja ni, kalau kita nak karakter macam raving spek original core root, original crank, kita kena tukar core root ni. Ini akan menentukan raving karakter. Jadi kita tak banyak issue on nak cari high RPM power. Okey. Yang itu basic untuk main karakter engine ni based on core root ratio sebenarnya. Kemudian baru dia masuk pada camshaft teknologi. Macam ni kita untuk 65 J4 core root biasa kita pakai 108, 104. Dan untuk race bike kita pakai 112, 115 mm untuk dapatkan balik raving karakter tu. Kesesuaian dengan cam pun penting, sebab cam karakter ni kalau kita tengok dia berbeza. Macam contoh yang dalam market ESR1, ESR2, ESR3, itu semua karakter raving karakter. Tapi kalau orang cek camshaft hari ni, dia akan tengok kat kotak camshaft tu untuk 57 sampai 63, untuk 63 ke 65, untuk 65 jack root. Sebenarnya dia bukan macam tu. Sebenarnya dia based on karakter crankshaft ataupun root ratio tadi. Yang ni kita nak bincang hari ni lah. Jadi siapa yang ada soalan boleh tanya. Kita memang open hari ni, memang kita buat sesi technical. Okey. Kalau tak ada, kita teruskan dengan heat. Ini kita ada heat rumah Apple lah. So biasanya kalau macam ni, valve size dia dah 25 on intake, 22 on exhaust. Tapi ada juga yang buat 28, 25 pun ada juga. It depends on kita punya setup. Kalau piston 66, kita buat sampai 25, 22 ni okey. Kalau piston 66 ni kita main sampai 28, valve pocket tu dah consider besar lah. Tengok pada tuner main setup lah. So head teknologi ni bagi saya yang paling penting dalam 4 stroke adalah head yang buatkan engine tu make power. Sebab tu kita kena pastikan head flow ni dapat yang terbaik. Okey, kalau nak dapat flow, buat flow test, boleh pergi dengan Nasty Port Flow lah kawan kita tu. Dia boleh buat flow test. Dia pun ada buat service untuk port flow ni, porting head pakai CNC, hand port mungkin ada juga. So basically ini adalah dia punya power generator untuk 4 stroke. Cam sesuai dengan porting, ikut flow number, flow test. Sebab flow number ni dia ikut valve lift. Berapa valve lift, berapa flow number. So yang ni kalau cam ni pusing, dia akan tolak valve ni, valve akan buka berapa mm tu, berapa flow number, kat situ yang menentukan jenis cam yang sesuai. Sepatutnya lah kalau kita nak betul-betul buat engine performance, kita dapatkan head flow number. Macam sekarang ni kita kat Nasty boleh buat flow test, dapatkan head flow number.
kemudian baru kita pilih cam yang sesuai. Ataupun kalau tak ada yang sesuai, kita boleh customkan cam ikut kesesuaian. Yang ni yang penting bagi saya lah. Sebab bread and butter ataupun power generator dekat head. Termasuklah kita story juga pasal compression ratio. Macam head ni dipanggil Apple sebab dia punya combustion chamber macam Apple. Kata dia macam Apple lah, saya tengok macam bualai kan. Tapi kalau ada siapa-siapa nak bertanya, kita boleh teruskan dengan head teknologi ni. Intake system, exhaust punya flow, then combustion chamber punya type, ni valve angle, ini semua main peranan. So yang best yang Waizuku lah compare dengan RS buat masa ni adalah head superheat kosong kan satu. Tapi Y ni banyak superheat. So kita kena pilih yang terbaik lah, yang sesuai dengan apa penggunaan kita. Tapi kalau betul-betul true performance di engine, kita sepatutnya buat flow test, dapatkan flow number. Dari situ baru kita akan pergi ke sini, cam mana yang sesuai. Currently yang ada BRT, kami banyak pakai BRT lah, tapi tetap pulang sebenarnya kan, tak semestinya sesuai dengan BRT. Ada juga orang buat custom cam apa semua ni. Okey, ada siapa nak komen ke, nak bertanya ke pasal head, cam, dan kita ada crankshaft. So hari ni kita pergi overall dulu. Kita pergi overall, maksud dia kita pergi on major dulu. Kita akan pergi minor ataupun detail micro nanti akan episod akan datang ni lah. Okay. Ni total body. Macam-macam soalan total body ni. Total body tempat suction angin. Okay, kalau tengok ni, ini kita punya pit stop punya total body size 42. 42mm ni sesuai dengan 65 J4. Kalau boleh compression ratio 12.5 ke atas lah. Depends on apa jenis petrol yang kita guna. Tapi most of the performance enthusiast hari ni pakai 97 RON 97. RON 97 kita boleh buat compression ratio biasa 12.5 sampai maybe 13 lah. Ada juga yang berani lebih daripada tu. Kita pun ada buat juga, tapi on tuning nanti ignition airborne tu kita kena retak lah. Tapi kalau untuk race, kalau kita running on RON 100 ke, kita running on contoh macam Q16, dan kita boleh pergi lebih 13.5 ke 14.5 compression ratio. Depends on setup juga. Jadi yang itu yang penting sebenarnya. Ini suction ni agak penting juga. Kita tengok jenis flow dia kan. Kalau kita tengok dia macam venturi tube, besar, banyak, speed, dan keluar masuk ke head. Yang ni kalau ikutkan kita buat tune length ni maksudnya daripada crankshaft, road ratio tadi kita buat tu, kita dah boleh calculate daripada valve, daripada intake valve sampai ke habis kita punya trumpet ni berapa mm. Let's say kita nak mid range performance, selalu kita akan pergi 250 ke 300 mm overall daripada valve, daripada intake valve ni sampai ke hujung total body dalam 250 ke 300. Itu untuk mid range 8,000 ke 11,000. Tapi bila kita dah set up geometry engine daripada crankshaft, dapat road ratio let's say 1.7 tadi, kita sepatutnya pendekkan lagi. Sebab engine ni dia work on pulse. Pulse maksud dia pulse negatif dalam combustion positif dan kembali keluar pada exhaust negatif. Antara sebab bila kita tengok tu, sebab bila kita pakai cam yang besar, overlap ni tinggi tau. Bila overlap tinggi, possible untuk antara exhaust dengan intake ni, possibility untuk carbon tu masuk balik dalam intake memang banyak, memang tinggi. Sebab tu kalau kita tengok kat throttle body kita ni hitam, itu sebenarnya cam besar dan memang kita overlap yang besar lah. Sebab tu ideal quality tu jadi lain, sebabkan cam tu dah terlalu besar overlap dia. Tapi untuk performance kita tak kisah sebab kita tak pakai idle kan. Mostly kita punya RPM pun dalam 1.8, 2.5. Mungkin ada yang buat sampai 3,500 RPM. Depends on setup. Okay. Ada siapa-siapa soalan pasal throttle body, pasal head, pasal cam, macam mana nak mix and match benda-benda ni. Ini yang penting sebenarnya. Komen tak naik Tak ada soalan tu. Ada yang komen ke? Kan kita tak nampak. Itulah. Nanti kita tengok
Tak nampak, kita tak nampak ada komen ke apa, kita tak nampak. Tapi tak apa, kita teruskan. Okey, bagi saya lah, head, cam, intake dan exhaust, kalau kita dapat sequential ataupun cantik, memang akan dapat max performance. Selalu ini yang kita buat. Selalu kalau kita buat, kita set compression ratio, kita setkan cam, buka berapa, tutup berapa. Okey, yang paling penting geometri engine dah betul. Kemudian head flow memang kena cari yang terbaik, yang sesuai dengan cam tadi. Then keluar masuk intake dengan exhaust ratio. Dia bukan gear ratio je ada, bukan compression ratio, bukan corro ratio. Exhaust to intake pun ada ratio. Sebab tu kita selalu fikir angin masuk daripada throttle body kita, then dia keluar sampai exhaust, that's it. Sebenarnya salah tu. Sebenarnya contoh, kita buat contoh valve overlap ni, valve exhaust buka. Bila valve exhaust nak tutup, sebelum tutup habis, overlap dia, that's mean intake valve dah buka. Masa ni suction daripada intake side ni kuat. Jadi exhaust punya yang dah keluar carbon ni akan balik dalam combustion chamber, akan pergi balik ke throttle body. Itu yang buatkan throttle body ni jadi hitam. Itu kita panggil tu apa tu, complete cycle lah. Bukannya daripada intake keluar exhaust dan that's it. Tambah-tambah 2 stroke. Kalau 4 stroke pun dah macam tu. Kita kena fikirkan angin masuk, proses, keluar, dan bila exhaust valve tutup, hampir tutup, intake valve dah buka. Kat situlah overlap. Kalau cam tinggi, lagi besar overlap dia. Bila besar lagi overlap dia, lagi banyak carbon yang daripada exhaust ni akan naik ke atas. Maksudnya idle tu akan jadi lumpy. Itu kalau low RPM lah. Tapi untuk high RPM lain. Dia akan flow dengan lebih baik lah. Sebab tu orang pakai high cam. Untuk kita target untuk high RPM. Untuk low RPM dia akan ada compensation sikit lah, lari sikit lah. Komen tak naik sini ya? Komen tak naik ada apa komen, tengok sana pun. Tak apa, satu lagi kita boleh jawab. Kan? Okay, kita dalam table live ni kita tak nampak komen ni. Nanti kita tengok pada phone satu lagi. Satu lagi yang paling penting untuk engine performance ni, overall performance ni sebenarnya bagi saya lah is bahan bakar punya performance ataupun fuel punya performance. Kalau kita based on 95, RON 95, kita akan set up power maksimum untuk RON 95. Kalau kita pakai RON 100 dengan structure yang sama, then power dah jadi lain. Sebenarnya power adalah type of petrol yang kita pakai, type of fuel yang kita pakai. Kalau kita pakai alkohol, kita pakai nitro, then itu dah different story. Sebab ada macam kita ambil contoh highly oxygenated punya minyak racing, contoh macam Q16 ada 10% oksigen dalam tu. That's mean dalam minyak tu sendiri dah ada oksigen. Kita selalu fikir kan angin masuk ke sini, oksigen masuk ke sini. Tapi sebenarnya dalam minyak tu sendiri ada oksigen. Maknanya dia oksigen tu dia dah supply sampai combustion chamber. Daripada combustion chamber tu dia terus bakar. That's mean dia boleh bakar lebih. So fuel ratio confirm akan lagi. Let's say kalau macam kita pakai petrol, normal petrol, stoic level kita 14.7. Biasa kita set untuk high performance ni dalam 85% daripada fuel ratio tadi. Means kita akan jadi dalam 13, 28. Itu yang buat masa ni, itu yang terbaik lah. Tapi kalau kita pakai oxygenated punya minyak macam Q16, FTW, ataupun kita pakai brand-brand lain yang memang ada oksigen dalam tu, fuel ratio dia, setup dia dah jadi lain. Selalunya macam Q16 kita akan ambil 28 untuk motor ni, kita akan ambil dalam 12 ataupun 11.8. Depends on setup, depends on motor. Dan kemudian lepas itu kita just up ignition lagi sampai dapat maximum performance tu. Ada komen dia tak nampak lah ni. Alamak, kita nampak rugi. Okey, tak apa. Kita tengok kat sini. Kenapa tak keluar kat situ? Okey, tak apa, kita tengok kat sini. Okey, minta maaf. Okey, kita tengok sorry sana phone ni tak keluar. Tadi saya kena tengok balik. Wan Wafi menonton dengan anda. Baik, Wan Wafi terbaik bos. Baik, terima kasih. Ini Jeffrey, macam kenal ni Jeffrey ni. Dan kita ada Abang Ahmad Firdaus Abdul Sattar. Okey, minta maaf dekat kita punya main ni tak keluar. Okey, spek 65 standard modi. Boleh guna cam apa yang sesuai bang? Okey, 65 standard modi ataupun crank standard. Mana bawah kita tak kacau kan? Kita boleh pakai cam G3 ataupun ESR3. Tapi hati-hati dengan dia punya clearance. Okey, sekejap nak kena charge. Okey.
So untuk yang terbaik ataupun yang senang di setup ni, kita pakai ESR3 lah untuk 65mm ni. Okey. Okey, Abang Ahmad Firdaus Abdul Sattar tadi. Barulah kita tengok ni. Minta maaf lah, dekat sini kat live ni tak ada. G3 ESR3 cantik, ataupun pakai BRT 78. Itu yang untuk yang tu kena dial lah. Itu tak boleh macam ESR3 ni. G3 yang selalu kita pakai, kita just masukkan ikut setel line tu pun insyaAllah dah okey untuk 65 bawah standard ni. Berbeza pula dengan 65 J4, kita boleh pergi pada cam yang lebih tinggi lah. Okey, kita yang kedua lah. Abang Syamil Fikri Muhammad Omar, macam mana nak memilih throttle body yang sesuai ikut spek? Sama juga cam, ada beza ke G2, ES1, T2? Okey, soalan yang menarik ni. Okey, sebenarnya kalau ikut throttle body ni, selalunya kalau kita pakai spek, kita ambil spek 63. Spek 63 ni kita pakai throttle body 34 ataupun 36. Itu memang sesuai. Kalau kita pakai besar bukan tak okey. Heat flow kena cantik. Kadang-kadang bila terlalu besar, dia akan jadi sembu ataupun angin terlebih. Kita nak supply minyak pun heat tu tak nak proses lagi. So kita kena ambil saiz yang sesuai. Abang Syamim. Okey, ES1, G2, T2. Sebenarnya masing-masing ada karakter yang berbeza. Okey, ini pengalaman saya pakai G2, ES1 plus minus sama. Cuma ES1 ni power dia atas sikit. Bukan power atas sikit, that mean G2 dekat 10,500 max power 10,800. ES1 dekat 11,200. Selalunya max torque dia dekat situ. So kalau untuk torque yang bawah sikit ataupun awal RPM awal sampai ke 11,000, G2 yang terbaik. Kalau nak pakai untuk high revving sikit, ES1 boleh dipikirkan. T2 special sikit, bukan special macam mana, dia punya low RPM yang selalu kita dyno lah kan, sampai ke 10,000 ni dia agak landai pada dua-dua cam ni. Cuma bila sampai 11 ke 11.5 tu dia lebih, dia punya output dia lebih. Jadi itu beza antara 3 cam yang biasa kita pakai ni lah. GSM tu okey, cantik. ES1 tinggi sikit, bukan tinggi horsepower tapi dia punya output tinggi sikit, jauh sikit, power band dia jauh sikit. T2 dia landai tapi sampai ke 10,500 dia tinggi, saya rasa memang tinggi, memang akan dapat power output lebih 1 ataupun 1.5 horsepower lah. Itu ikut pengalaman kita yang banyak kita buat dyno lah. Rizwan Mustafa, Assalamualaikum Buan, bila nak modify motor? Okey, Abang Jebat kita, Waalaikumsalam Abang Jebat. Macam mana Abang Syamim? Adakah soalan tu dah dijawab ataupun perlu lagi penjelasan? Kita boleh terus communicate. Sebab ini memang kita sharing session macam mana buat orang panggil engine architect ataupun engine building yang sesuai dan jimat performance dia cantik. Yang ini yang kita nak fokus. Maksudnya kalau kita nak beli barang, kita tak ada tersalah beli. Satu lagi kita cerita pasal injection ataupun injector size. Okey. Injector size, kalau kita pakai spek 63, kita pasal wire suku dulu spek 63 yang terbaik ataupun yang okey, kalau biasa 63 ni bawah standard, tak ada jet root, kita akan pergi dalam 25 ke 30 horsepower lah, max pun 35 horsepower. Tengok dia punya head punya potting dengan dia punya flow lah semua. So biasa kalau dalam keadaan 63 ni, kita suggest pakai minimum 160. Tapi itu pun selalu pun kita akan pergi hit sampai 90% usage, ataupun yang terbaik 180. Okey, kenapa saya cakap pasal injection ni? Injection ni penting. Okey, kalau tuner dia tahu hal ni. Maksud dia kalau kita let's say kita pakai spek 63, tapi injector kita size 240. Bukan tak boleh pakai, boleh. Tapi ada isu yang tak boleh nak compensate dengan tu. Maksud dia bukan dia lambat. Contoh macam kita ambil contoh injector 18 dengan 240 dalam enjin yang sama. Okey, enjin ni 30 horsepower. Okey, bila kita pakai 180cc injection, injection maximum usage tu hit 80% ke 85%, which is optimum. Okey, kalau kita pakai 240cc, dia akan jadi tak pakai usage sampai 80%, dia akan pakai 50% saja. Apa beza 50% dengan 85% usage ni? Ini yang paling penting.
Sebab tu ada orang pakai 63 tapi nak pakai 240. Saya kata boleh, tak ada masalah. Cuma kan bila sampai pada pure performance, injection angle tu akan jadi isu. Maksudnya tuner, kalau tuner yang pro tuner ataupun yang ada experience tuner ni, yang racing tuner, dia akan cari injection angle yang sesuai dengan intake centerline cam. Berapa intake centerline cam, katalah 105. Okey, bila nak start injection, bila nak habis injection. Let's say kalau kita pakai injector yang ngam-ngam tadi, let's say 85%, 180cc tadi, kita akan spray biasanya dalam 8 ke 9 milisecond. 8-9 milisecond maksud dia display lama. Kalau 240cc tadi, kita pakai 50%, display sekejap dia tutup. Jadi mixture antara minyak dengan minyak dengan angin tadi ni lambat berlaku, ataupun dia tak maksimum berlaku. Dia tak mixture tu tak apa cantik. Sebab tu kita fokus untuk silinder main engine ni, kita pakai yang 80 ke 85% yang sepatutnya untuk dia bakar. Kalau lebih boleh, tapi kita akan ada isu sikit dekat performance. Kecuali tuner tu betul-betul tahu nak main IPJU. Tapi dalam isu motor masa ni tak ada IPJU. IPJU tu injector pulse unit. Pulse unit maksud dia walaupun dia spray 8 milisecond, dia boleh split 8 milisecond tu sampai 10 spray. Dia tak sekali. Itu beza isu yang mahal dengan isu yang biasa lah. Penting tu kalau untuk kita ambil tahu size injector. Jangan overkill orang kata lah. Pakai yang sesuai. Kalau 63 pakai 18. Kalau 65 18 masih boleh lagi. Kalau dah 65 J4 220 240 memang sesuai dengan minyak RON 97. Combustion ratio dalam 12.5 ke 13. Bagi saya dah cantik dah. Exhaust open ataupun standard cutting, dah boleh compensate benda tu. Okey, ada apa persoalan lagi? Ada apa baju? Ramai yang tengok malam ni, kita memang nak sharing benda ni. Kita nak banyak info kita akan share. Bukan saja maksudnya saya yang bercakap. Kalau ada siapa soalan ataupun nak kongsi info, kita silakan. Sebab ramai yang expert kat luar sana tu. Kita lebih pada sharing session lah. Mengikut experience kita, mengikut market yang barang-barang yang ada dalam market. Kita fokus pada benda-benda macam tu. Kita nak cuba jimatkan ataupun jimatkan masa, jimatkan tenaga. Yang paling penting jimatkan duit pada pengguna-pengguna motor-motor mopat ni lah. Panjang. Oh, bos. Okey, Abang Syamim Fikri, macam mana? Macam saya tak tahu saiz yang sesuai untuk saiz piston bos. Lepas tu saiz TB juga pilih berdasarkan saiz valve ke? Betul? Katalah 63 bos cakap tadi sesuai dengan 36. Tapi kalau head standard masih support ke bos? Atau okey ada kemengena sebenar. Okey. Ini soalan yang baik. Okey, flow. Volume. Ini dipanggil volume. Masuk dia dipanggil the overall proses ni dipanggil VE. Volumetric efficiency. Berapa efficient angin yang masuk, berapa banyak yang boleh proses. Okey, kalau kita pakai throttle body sampai 42, tapi head kita, let's say kita pakai head standard 1922 punya valve. Dia akan overkill sebenarnya, unless kita running on higher compression, bigger cam. Itu kita boleh compensate sikit. Tapi still, kalau kita terlalu besar, kita akan dapati susah kita nak set up. Kalau boleh, kalau macam pakai 63 ni, kita pakai 34 ataupun 36. Ada beza tau, ada beza. Macam ni pit stop. Contoh Huawei Pang, ada beza. Bagi saya walaupun saiz sama, tapi flow berbeza. Untuk kadang-kadang orang tak perasan benda, tapi bila orang yang dah pakai, macam kita suggest lah untuk ni, pakai ball teknologi tu different. Dia tak ada butterfly, dia kosong. Dia pakai ball, dia pusing terus. That means dia buka terus. Tak ada lagi tak ada lagi halangan kat tengah ni. Butterfly tak ada, kosong. So sebenarnya 34 on Huawei Pang punya teknologi ni dah macam 36 lah bagi saya. Jadi bila kita set balik dalam ECU, kita akan dapati yang pakai Huawei Pang ni on full load lebih 11,000 sampai 12,000 RPM ni, kita kena supply lebih minyak. That means flow dia cantik, velocity efficiency dia lebih efficient daripada throttle body yang pakai butterfly. Itu beza dia, yang saiz sama lah. Tapi bila on mid range 30 ke 60% throttle,
dia jimat minyak. Itu kebaikan dia lah. Cuma harga dia okey, boleh tahan juga. Kita tak kata yang ni tak bagus, ni pun bagus. Depends on situation, macam mana kita nak pilih. Tapi kalau betul-betul yang minat pada teknologi, kita go pada ball punya teknologi lah. Sebab kita pun pakai banyak, customer pun banyak request. Cuma nak set up tu ada isu sikit. Ramai yang komplain macam mana tuner, banyak tuner yang tak boleh set up benda tu on idle dia jadi timing kuda. Tapi actual nanti mungkin dalam hari Rabu ni Wiper akan datang sini, kita akan buat live testing dengan dia. Macam mana nak settlekan. So boleh share lah pada member tuning yang lain tu, macam mana nak set up Wiper punya ball ni. Waalaikumsalam Tuan Jessic Racing. Pula Tuan Muhammad. Waalaikumsalam Tuan Muhammad. Tuan Panglima tu yang memang. Okey, Abang Jebat, berapa kos spek 63 untuk RS dan berapa hari masa untuk siapkan? Alamak Tuan, malam ni tak boleh cerita pasal kos Tuan. Tapi Tuan boleh telefon Abang Farin kita. Nombor telefon 14-282-4220. Boleh call Abang Farin lah. Sebab dia berbeza sebenarnya spek ni. Walaupun 63, kalau full spek, banyak benda kita tukar. So malam ni kita lebihkan pada sesi soal jawab on technical. Untuk yang komersial tu kita letak tepi dulu. Okey, ada apa soalan? Huawei Pang TV sebelah tangan juga harga dia tu. Macam tu lah Tuan Ahmad Firdaus. Tapi sebelah tangan dia performance beza Tuan. Sebab kita dah try. Kita bukan kita nak lebih ataupun kurangkan yang model-model lain, tapi itu kita punya experience lah. Kita just sharing from kita punya experience. Kita kita jadi transparent lah malam ni. Macam crank type apa, cam apa, kita transparent. Okay. Total body, head. Tapi head memang banyak. SWE pun, NLK pun keluar head. Dan apa lagi, banyak sangat head. Tapi Umar memang orang kata head branded kan. Memang branded. Tapi puas pakai. Allah membeli, menang memakai. Itu sebenarnya. Sebab dia punya flow ni, kalau kita bagi program pada CNC memang cantik. Kalau head lain ni ada yang okey, saya tak kata okey. Cuma ada juga yang tak okey lah. Ada yang casting dia tak apa cantik. Bila kita potting ke apa, takut ada bocor. Walaupun kita sebenarnya tak adalah potting lebih sangat. Okey, alamak Tuan Afiq Rifki. Pendapat Tuan tentang S1M. Saya pengguna S1M sebenarnya. Saya sendiri ada S1M, tengah eksperimen tu. Penat. Saya tengah tunggu gearbox. S1M ni motor yang baik untuk cruising. Okay, saya memang kata kalau kita compare tiga motor ni saya bawa, S1M ni lebih jimat lah sebenarnya. Kalau macam kita lesi, kita kerja jauh, kita berulang-alik, memang sesuai. Sebab motor tu besar, handle dia pun besar, tank dia pun dah overall besar, CC dia pun besar, tapi still minyak jimat. Itu kebaikan S1M ni. Cuma kena jaga minyak hitam. Sebab minyak hitam dia tak macam RS, walaupun enjin dia 150cc, minyak hitam dia 1.1, 1.2. Tapi S1M ni dia punya crankcase besar. Ambil crankcase S1M. Kita tunjuk crankcase S1M tengah eksperimen tu. Okey, ni crankcase S1M. Tengok crankcase dia besar. Kalau compare dengan RS Y, sepatutnya minyak 1.2 ni. Tapi saya belum try lagi 1.2 liter dalam ni. Tapi kalau akan datang ni saya try gearbox. Saya dapat semi gearbox. Saya akan keluarkan. Saya buat spek 76 lah. Tapi bawah tak ada jeruk, dah pakai 76 size. Sebab crankshaft dia belum ada yang jual lagi dalam market. Semua stok crankshaft. So kalau nak pakai S1M pun bagus juga untuk cruising. Motor ni memang buat masa ni tak ada masalah. Cuma yang ini bearing untuk balancing. Ini kena jaga sebab minyak di bawah. Minyak di sini panas ni. Susah juga minyak tu nak naik ke atas ni. Jadi kalau minyak hitam tu tak cantik ataupun tebal, possibility untuk rosak bearing balancing ni memang tinggi lah. Banyak kita buat overhaul, tukar bearing balancingnya. Tapi Y suku pun kena juga ni. Sebab VF ni dia rigid sikit sebab minyak hitam ni kena pakai yang terbaik lah, 10-40. Yang lain tu boleh, tapi kalau boleh biar yang elok sikit lah. Okey, tengok besar crankcase dia. Tak macam Y kecil RS. Ini enjin besar macam 250.
Okey, bang. Tuan Ahmad Afiq Rizki. Boleh beli SYM, tak ada masalah. Terpulang macam mana nak mainkan. Cuma Y Suku RS ni seronok dia, performance part memang banyak, especially Y. Kita kat sini tiga-tiga motor pun kita buat. Dan kita ada sikit experience. Tak adalah banyak sangat experience, tapi kita ada sikit experience. On VF3i ni memang saya sendiri pengguna dia. Saya sendiri yang modified tu. So baik dan buruk ataupun kurang dan lebih tu kita memang dah try lah. Kalau nak sharing ke apa ke, kita boleh face to face datang cerita pun tak apa. Tak ada masalah. Kalau tak ada motor Renault kita boleh borak. Okey tuan ya. Saya terpaksa tengok bawah komen. Kat situ tak keluar, kat sini keluar komen. Sorry. Okey, ada siapa-siapa nak tanya apa-apa soalan lagi pasal performance? Okey, kita pergi pada isu pula. Isu dalam market ada banyak hari ni, tak macam dulu. Dulu Team Boss, kita ada isu shop, dan kita kami dengan Dadatech, ada lagi macam yang baru ni Relio, dan kita ada yang high class untuk racer, A-Racer, apa lagi yang top, Apitech macam dah tertinggal sikit sekarang ni. Nampak gayanya apa ni Relio, apa ni isu shop. Daratech ni memang agresif. Tune Boss pun okey, boleh tahan juga. Alamak, Abang Tengku Rizwan, LCV1 masuk throttle body berapa harga? Alamak bang, buat commercial ni nanti kita bincang. Boleh bincang dengan Abang Farin. Hari ni kita cerita pasal technical. Kita fokus on technical. Ini sesi yang pertama. Kita akan continue lagi. Kalau apa ni ada lagi apa info yang terbaik kan, kita boleh sharing. Ataupun mungkin tuan-tuan boleh bagi saya info. Saya pun bukan semua tahu. Jadi benda-benda ni yang kita fokuskan lah. Acad Al-Dadi, itu macam kenal tu. Acad, Abang Acad ni kita punya otai kampung Panama ni. Okey, apa lagi kita nak bincang? Kita cerita pasal isu tak habis tadi. Okey, isu pula dalam market ni ada banyak configuration. 32 bit, 64 bit. Kita ambil, ada 64 bit ada tak? Ada. Okey. Yang race issue ni macam E-Racer, issue shop memang terbaik. Bukan terbaik maksudnya macam mana, dia punya responsif. Ini macam ni Daratech 64 bit. Ini memang untuk race. Kita memang buat direct wire harness, direct pada injector apa semua. Untuk race buat masa ni kita pakai Daratech 64 bit ni lah. Harga dia pun double juga, tapi dia punya total response macam 2 stroke. Dia tak ada cantik. Itu beza issue yang processing speed dia laju. Okey, ini kita ada Daratech 32 bit. Beza. Tebal pun beza. Memang berbeza. Jadi performance pun berbeza. Kalau kita pakai yang Mega ni, 64 bit ni, memang respon dia tak macam yang ni. Yang ni pun okey sebenarnya untuk convoy ke apa, tapi untuk race kita suggest pakai ni. Yang paling penting untuk race ni data logging, sebab kita memang tekan kat data logging lah. Kat situ kita boleh tengok injection ada problem ke, kadang-kadang api miss ke, atau TPS rosak ke. Benda-benda ni memang selalu mengganggu lah kalau racing. Jadi untuk racing pakailah issue yang ada data logging, macam A-Racer, macam Daratech, issue shop. Yang lain tu ada juga data logging, tapi tak sedetail yang tu lah, sebab dia boleh, data logging ni dia boleh save ke tempat lain. Ada data logging kita simpan tak? Data logging. Okey, Abang Tengku Rizwan, maaf banyak-banyak, maaf. Nanti tanya Abang Farid buat komersial Okey, ini contoh data logger. Ini kita pakai Daratech untuk motor race kita. Data logger ni kita masuk je kat sini. Okey, kita masuk sini. Then dia akan on lampu, terus dia record. Kat sini ada SD card. Maknanya kita boleh besarkan SD card ke apa ke, tapi cuma data logging ni tak besar sebenarnya. File dia dalam, let's say lah kalau 2 kilo punya race, baru dalam 100 KB je, baru 100-200 kilobyte saja. Ini contoh data logger. Kalau untuk race, serious racer, cari isu yang ada data logging punya capability. Kat situ kita boleh enhance, kita boleh tahu cukup tak cukup, injection event ada miss, injection ada miss, injector perform atau tidak. Itu memang sangat penting bagi kita lah. Wak Jeffrey, okey, 64 bit walk on. Tak payahlah wak kahwin dulu.
Wak kami dulu Wak. Nanti sistem pun hilang ke mana, Wak pun hilang ke mana. Wak punya dah laju dah tu. Okey, apa lagi Ini best ni. Dia punya harness satu-satu macam main kereta. Teringat main Haltech, main Motec macam ni lah. Satu-satu. Jadi kita sharing lah. Mungkin ada tuner-tuner yang nak live ke apa ke, nak bersama kita ke. Sebenarnya saya galak, macam mana nak cakap saya lagi suka kalau ramai kita boleh duduk sekali, orang-orang ada experience ni, dan kita share untuk umum. Sebabnya banyak pakai motor ni pun kita juga, tak ada orang lain. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat nak tahu pasal ilmu, knowledge ke apa ni, kita memang open, kita memang sharing salah satu parts. Nanti kita akan go one by one, macam camshaft kita akan explain stage 1, stage 2, stage 3 camshaft, apa dia punya profiling, apa dia punya advantage, disadvantage by details. Mungkin kita ambil 3-4 jenis, kita akan test sampai ke atas dyno machine. Macam crankshaft ni memang ini teknologi yang bukan semua orang tahu, ataupun bukan semua orang boleh expert. Sebab dia nak kena kira dia punya berat kan, dia punya rotation. Lepas tu yang macam tadi kita explain more toward dia punya engine geometry. Engine geometry ni penting bagi saya kalau untuk performance. Okay, apa lagi? Head kita dah ada, kita punya master Abang Nasty for flow. Boleh refer kat dia untuk CNC ke apa ke. Kita pun ada buat juga handpot. Tapi untuk teknologi tukar-tukar seat semua ni, memang kita tak ada mesin. Memang kita akan bagi pada Abang Nasty kita lah. Wak, gelap nampak. Okey, apa lagi kita nak bincang? Intake system, exhaust system ini memang penting. Okey, dah dapat dah. Baru nampak komen kat situ. Okey. Ni dah boleh settle dah. Dah settle ni. Saya pakai dah awal-awalnya. Macam kita bincang tadi, power is fuel power. Kalau fuel RON 100 memang beza dengan RON 95. So setup engine, setup compression ratio, setup barang-barang nak guna ni based on minyak apa kita nak guna. Tapi dalam market hari ni dalam Malaysia kita pakai RON 97. RON 97 pun dah cukup bagus. Kalau yang mana yang betul-betul nak performance tu boleh pakai RON 100 ataupun boleh bancur dengan Octane Booster. Abang Reza kita dari VP Racing memang jual Octane Booster. Okey, saya dah try. Saya try Octane Booster untuk 4 stroke yang dia jual ni, yang unleadednya Octane Booster. So beza dia memang dia tulis kat situ dia akan naik 8 point. 8 point that mean kalau RON 100 kita pakai, dia dah jadi RON 108 tau. 100 dah jadi 108. Jadi bila kita tune on the ignition advance, kita akan nampak perbezaan power kat situ. Contoh kita pakai RON 100, ignition advance kita dekat motor ni compression ratio 13 ngam-ngam, kita dapat 34 ignition advance dan dia tak nak pergi lagi. Tapi bila kita masuk je Octane Booster bit daripada RON 100 ni, okey, ni contoh dia. Ini contoh yang kita pakai. Ni Abang Reza belanja sikit. Okey, bila pakai ni jadi 108 berbeza dengan 100 apa ni RON tadi. RON tu okey, sorry. RON research octane number. Research octane number dengan apa ni motorsport octane number, dia punya testing machine dia berbeza. Tapi dia punya basic dia lebih kurang samalah. Tapi untuk modern kita pakai MON, bukan RON. Okey, motorsport octane number. Jadi dia kata kat sini memang dia akan naik dalam 8 point. 8 point banyak. Jadi kita sambung balik tadi, 34 ignition advance masuk ni, saya boleh pergi 40 ignition advance. Maksudnya 6 degree extra. 6 degree bukan main-main. Bagi saya lah 6 degree boleh jadi 5 ke 7 horsepower untuk spek 65 Jet 2, 65 Jet 4 boleh jadi macam tu. Jadi yang itu yang kita kata kalau untuk race, serious racer, mungkin highway nak pakai, nak bancur boleh juga. Sebab penggunaan dia 5 liter, kita pakai 100 ml je, sikit. Maksud satu tank banyak ni je pakai. Macam ni kita boleh pergi dalam 8 tank, 9 tank untuk serious racer. Maksudnya kalau contoh kan, kita tak galak kan. Tapi kalau orang memang suka untuk performance, untuk corner nak main corner ke whatever ke, boleh masuk yang ni. Engine selamat, tak ada knocking, sejuk. Kalau tengok temperature memang maintain. Boleh nak beli, siapa nak beli boleh bancur, kita boleh tunekan, ataupun tuner lain boleh tunekan.
Ada apa-apa lagi kita boleh bincang, kita boleh borak. Sampai Abang Jeffrey kita je komen ni. Nampaknya Abang Jeffrey komen banyak Tadi banyak kerja sikit, so kita lewat sikit, minta maaf banyak-banyak. Memang 1 jam lewat, ada customer jauh tadi datang. Tapi memang serius, head sangat-sangat penting dalam 4 stroke ni setup. Daripada head ni, flow number kita keluarkan cam. Daripada cam ni, flow number ataupun volumetric efficiency, baru kita calculate total body dengan exhaust. Exhaust header nak pakai 34, 32, 35, 38. Semua depends on head punya performance. Ni head Umar memang champion lah buat masa ni. Ini dah dia dah melalui berapa banyak proses. Head yang lain pun tak ada kurangnya. Cuma yang ni banyak orang pakai dalam market lah. Harga pun lebih kurang double juga. Boleh tahan. Okey. Apa lagi kita boleh bincang? Kalau kita nak go on calculation pun kita boleh go on calculation. What lagi? Tolong share Wak. Tolong share lah Wak. Okey, kita buat sharing session ni, knowledge technical knowledge ni untuk memudahkan ramai orang untuk berkongsi dan dapat pengalaman sama-sama. Datatec Supervance untuk RS150, apa pendapat tuan? Okey, untuk 32 bit yang macam ni, Datatec memang antara yang terbaik. Saya boleh kata antara terbaik. Okey, Datatec dengan Litsu Shop ni antara yang terbaik. Tu Tuan Jebat boleh dapatkan. Kalau berminat boleh hubungi Abang Faring kita. Boleh mana-mana pun boleh. Tapi boleh kami pun bagus juga. Adalah sikit rezeki kita berkongsi. Kita berkongsi. Itu sebenarnya tujuan kita buat hari ni. Okey, kita sambung dengan Abang Syamim. Macam mana kita nak tahu cam tu perlu dial cam atau tidak, bos? Lepas tu apa beza jika advance atau retard? Memang beza tuan. Kalau kita nak pergi detail, kita akan pergi satu topik advance dan retard, apa beza dia. Tapi kita go sikit hari ni. Okey, let's say bila yang buat cam ni, selalunya cam designer ataupun cam manufacturer ni, dia akan potong dia punya loop, Hazel loop dengan intake loop ni. Dia akan potong bersesuaian dengan cam pulley tadi. Let's say kalau motor kita, contoh kalau kita pakai stock 63 atau 65, crank standard, crank tak ada jack road, then selalunya takkan lari banyak, mungkin plus minus 5 ke 7 degree retard ataupun advance. Tapi let's say kita potong head pernah overheat, kita potong 2mm cylinder head tu, automatic cam ni akan advance, exhaust akan retard. Jadi kat situ power akan beza, power akan hilang sikit. Jadi bila ada head yang dah dipotong atau block yang dah dipotong, sebaiknya kita dial cam ni untuk dapatkan balik suggested center line yang manufacturer bagi. Contoh macam suggested center line, kita share. Okey, yang ni memang canggih, BRT. Contoh ini cam card untuk BRT. Okey, kita share. Okey, suggested center line, kita tengok kat sini, exhaust dia suggest kita buat daripada 104 ke 95. Untuk intake dari 100 ke 112. Okey, apa tu 100 dengan 112? 100 tu dah advance, 112 cam intake dah retard. Okey, bila advance power akan masuk awal, maksudnya 9000 dah naik. Contoh, okey, kalau 112 mungkin 9000 tak naik, kat 10000 baru dia naik. Power overall lebih kurang sama, cuma kedudukan power tu di mana. Itu pentingnya advance dengan retard ni. Okey, selalunya manufacturer yang bagi cam tinggi akan ada cam card. Jadi kalau kita retard terlalu banyak dekat intake, power lambat masuk ataupun power terlalu atas. Kalau macam Waizuku ni single cam, adjust satu lagi, adjust sini lagi. Kalau macam RS flexible sebab dia ada dua cam Dodge, boleh main-main. Mana kita nak intake kita steady, kita letak kat 100, exhaust kita nak retard 98, itu kita boleh adjust. Tapi kalau Waizuku fix, itu kurang dekat situ. Tapi ada kebaikan dia pula Waizuku ni. Kalau kita tengok valve sampai keluar sini tak jauh,
ataupun jarak dia lebih kurang banyak ni kan, maksimum pun 3 inci daripada hujung valve sampai intake punya outlet ni, kalau 3 inci. Tapi kalau RS 4 inci lebih. Jadi kena kira. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita nak tune length ataupun kita nak tune dia punya panjang pendek ni, ini main peranan ni. Kalau untuk RPM tinggi dia sepatutnya pendek, untuk RPM rendah sepatutnya panjang. Kat mana kita nak main? So bila RS ini dah panjang, tambah pula ni panjang lagi. Ada kadang-kadang buat tu sampai daripada sini sampai ke sini dah jadi 300 lebih, 400, 350 mm overall. Dan power tak boleh masuk. Walaupun you pakai cam tinggi, H3 ke apa ke, you power tak boleh masuk. Kat situ silap dia. So intake kena tune betul-betul, cam kena sedap betul-betul, jangan terlalu retard, jangan terlalu advance, untuk dapatkan suction yang terbaik. Tapi bagi saya lah, suggestion bagi saya apa kata ni, exhaust, untuk exhaust center line ni jangan terlalu retard. Sebab exhaust kalau tak lepas, memang power tak keluar. So basically kita free flow. Kalau let's say macam tadi dia suggest kita pergi, ada camcard tadi, kalau macam camcard ni exhaust 104 ke 95, selalu kita akan start dengan 100. Kalau kita buat 104 terlalu lambat, 95 terlalu cepat. Depends on tempat juga nak race. Kalau contoh macam kita main track, kalau short track, short corner, selalu kita akan retard ataupun kita akan advancekan cam ni bagi cepat. Tapi kalau banyak sangat straight line yang jauh, memang kita akan jauhkan sikit. Abang Jeffrey tanya lagi, berarti cam spek 63 ada bang? Tak ada tuan. Mana ada orang pakai 63? Tu abang paling tanya, mana ada orang pakai 63. Okay, Tuan Syamim, macam mana Tuan Syamim? Adakah tu memuaskan jawapan tu, ataupun Tuan Syamim nak saya explain lagi pasal cam ni, dial atau tidak? Kalau biasa contoh kalau Y suku, cam ESR1, ESR2 sampai ESR3 pun kita jarang dial. Tapi kalau kita dah pakai cam yang macam ni, BRT, kita pakai Kinrag, memang kita kena dial. Sebab manufacturer ni kita tak tahu. Kadang-kadang walaupun cam yang sama, bila kita masuk akan ada lagi juga 2-3 degree on center line. Jadi nak dapat yang terbaik, macam mana pun kena dial. Alamak. Okay, kita sambung dengan Nur Hidayah Muhammad. Bos, kenapa ada asap berkepul keluar bila bawa kereta? Lagi press speed lagi berkepul. Allah tuan. Saya nak di topik motor, tapi tak apa, kita jawab juga. Asap putih ke asap hitam tuan? Ini kalau asap hitam terbuk boost tinggi ni. Tapi kalau asap putih tu kena check lah balik tuan. Mungkin piston ring ataupun wasil tu dah tak apa cantik. Tapi kalau lagi press speed lagi berkepul tu, maksudnya kita tebur tu. Boost tinggi sangat. Okey, minta maaf buat lawak sikit. Tapi sebenarnya depend juga kalau asap tu asap putih atau asap hitam. Asap putih kita tahulah memang dah wasil semua dah habis. Maksudnya minyak hitam dah terbakar. Minyak hitam dah terbakar, maksudnya ada kebocoran. Mungkin piston ring dah longgar. Sebab bila piston ring longgar, minyak hitam pada bawah ni akan terlepas ke atas dan dia akan bakar sekali bila kita spark nanti. Tu keluar kat exhaust warna putih. Itu asap putih. Ataupun valve seal yang atas ni dia bocor, koyak. Itu memang minyak hitam akan keluar kat situ, dia akan bakar. Daripada atas ni dia akan turun ke bawah, bakar. Tak sampai 2 minggu minyak hitam akan top up. Itu contoh-contoh piston ring ataupun valve seal dah koyak lah. Komen yang menarik tu, tuan, dekat mana tu tuan? Okey, ada soalan-soalan lagi, boleh kita continue. Sebab ni topik ni kita akan sambung. Mungkin ambil masa 2 minggu atau seminggu. Tengok kita punya masa free, sebab kita pun agak sibuk. Kita akan explain one by one lah. Tapi kita fokus pada awal engine geometry. Ini memang mastermind. Kalau nak race, ini mastermind. Kita nak race berapa ribu? Kita nak ref, let's say untuk engine ni, small engine ni kita nak ref 12,500. Stroke yang standard macam yang kita dah explain tadi, stock punya road ratio 1.7 memang okey. Tapi kalau dah kita pergi 65 J4, road ratio dah jadi sampai 1.5, kita nak paksa motor tu ref sampai 13,500, kita akan lakukan satu hal yang tak sepatutnya kita buat lah. Maknanya kita kena, dalam engine punya teknologi, kalau road ratio lebih pada 1.5 tu, memang vibration kuat. Vibration maksud saya ni dekat korot ni.
dekat sini akan jadi kuat vibration dia. Bila vibration dia kuat ni, isu memang isu besar. Boleh tangkap korot silap, enjin boleh keluar lah dia punya apa, kalau wire suku ni bocor crankcase nanti. Itu kena hati-hati. Jadi enjin geometri ni memang penting bagi saya lah. Kalau kita nak main high revving, banyak orang nak buat 65J4 road pakai road 100. Ada juga yang pakai road 97 tau. Sebab dia nak sorok apa ni spacer tu. Bagi saya ni memang dahsyat lah. Bukan dahsyat macam mana lah, maksud saya dia dah jadi outlaw. Kecuali kita tahu apa kita buat lah. Tapi selalunya tak begitu. Alamak Tuan Kai dial cam LC135 5 speed spek 63 berapa charge Tuan? Kalau spek 63 Tuan pakai cam contohlah kita selalu pakai AS1 G2 Wapang ataupun SK Y2. Sepatutnya kalau head tak potong tak apa, kita tak dial. Kecuali kalau idle dia lampi macam tak sedap ke, kita digest tak boleh, ada kita suggest untuk dial lah. Ataupun bila kita dyno, kita tengok graf dia tak betul-betul koyak ataupun tak buka dekat 10,000 rpm, then kita dial. Mungkin ada kesilapan apa kat situ. Itu memang selalu kita akan buat dial. Tapi kalau biasa kita tak buat. Masih okey. Kalau dah pakai 65J4, dia memang kena dial. Sebab 65J4 dia punya road ratio dah lagi, dia punya cam makin lagi, sebab rantai dah panjang, memang akan beza banyak. Ni just share kalau macam contoh dululah Mavic 1.6, kita masuk kat 1.8. Kalau tak dial cam memanglah cepat, tapi ujung tak ada power. Sama je konsep dia. Sebab bila kita dah pakai heat yang lebih tinggi, cam tu dah lagi, automatic dia akan lagi. Sebab dia calculation dia based on rantai overall. Sama juga dengan motor, dia akan lagi juga. Jadi kalau dah pakai jack road ni semua, dah stroker ni, elok kita dial. Tapi kalau nak spek nak dial boleh juga, tak ada masalah. Boleh jumpa Abang Farin kita, nanti call pada kami ataupun hubungi kami di JC Racing Asia lah. Di Facebook ni pun boleh, PM tepi ataupun direct WhatsApp dengan Abang Farin kita. Okey. Ada lagi soalan menarik ni, topik ni. Okeylah, kita buka satu topik macam mana kita cerita pasal, sebab banyak tanya pasal cam. Kita buka cerita pasal cam. Okey, cam overlap sampai ke exhaust macam mana? Itu kita cerita. Okey, jom kita pergi kat whiteboard. Okey, alamak, kita mau tahan juga. Okey, sekarang ni kita draw satu enjin. Di sini lah ni lock. Okey, sini intake. Ini exhaust. Okey, intake. Ini exhaust lah. Okey. Selalunya okey, let's say ni spek 6, kita kata ni spek 63. Okey. Spek 63, kita nak enjin ni revving power output daripada 10,000 ke 12,000 rpm. Okey, ini kita punya target. Okey, kita ada cam, contoh kita pakai cam, kita ambil ES1, ESR2. Okey. Sekarang ni kita run dyno. Let's say ini kita pakai standard. Macam standard line, macam mana kita nak kira? Ini intake valve. Intake valve dari sini. Ini intake valve. Okay, ini exhaust valve. Okey, cara nak kira length tu daripada sini sampai sini. Okey, daripada sini sampai sini. Berapa length? Satu lagi. Sini sampai ke primary pipe. Apa ini? Kat sini yang penting. Okey, contoh. Sekarang ni kita dyno. Let's say kita buat dyno, kita just draw Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, ni 10, ni 12k rpm, 2, 4, 6, 8. Okey. Original kita kata let's say sekarang ni kita running kat sini, kita running 280 mm. Overall length daripada hujung tip sampai ke
Wah. Okay, sekarang kita 280. Power band dia jadi macam ni. Okay. Kita target 10 ke 12. Sekarang ni kat 12 dia jatuh. Okay, macam mana kita nak, contoh daripada setup ni ada ni, macam kita nak dapatkan power ni? Yang paling mudah, okay, instead of 280, kita potong dia. Contoh jadi 230. Jadikan 230 daripada sini ke sini. 230. Then kita akan dapat efek. Contoh yang kedua ni, dia akan jadi lambat, landai dan ujung. Nampak? Ini hanya beza yang ini saja. Daripada sini kita pendekkan ni, runner ni, kita dah dapat ubah power band yang sini. Ini salah satu cara nak pakai cam yang rendah tapi nak dapat maximum performance. Contoh macam kalau dah jet road, ini memang sangat penting untuk kita calculate. Sini pun ada lagi sistem calculation, tapi yang ini kita nak kira dia details. Nanti kita akan go juga. Sekarang ni kita cerita pasal ni dulu. Cam yang sama. Okey, cam yang sama, benda yang sama, cuma kita kena tune. Of course, sebab bila kat sini dah tak perlu minyak, bila dah low kan, tapi kat sini perlu tambah minyak lagi. Okey, cuma kita potong ni daripada 280 ke 230. Ini saja perubahan. Kita akan nampak perubahan power dia. Automatik kita akan nampak je semua ni. Itu salah satu cara kita buat tune length ni, dipanggil tune length. Okey, tune length intake manifold, tune length exhaust manifold. Ini untuk high performance punya konsep ataupun racing, memang kita kena main benda ni. Dia sama juga macam contoh injection kan. Sekarang ni injector kat sini kan. Ada juga Toto Boni yang sekarang ni injection kat sini, injector dia. Ada juga race dia pakai dua, satu di belakang sini. Ini semua memang main peranan. Tak mana position injection ni. Sebab bila injection di belakang, dia mixture dia lebih baik. Dari belakang lebih baik. Dia jadi macam carburation system. Jadi benda-benda ni semua kena calculate dengan baik lah. Kalau untuk buat sebuah nak buat satu engine race yang optimum, kita akan buat tune length daripada intake sampai exhaust. Sebab di sini sebenarnya ni dipanggil intake to exhaust ratio. Yang ni jangan main. Tapi untuk full race, yang ni kena calculate. Okey, engine macam ni, head yang macam ni, overlap yang cam macam ni. Okey, berapa length nak pakai, berapa length ni nak pakai. Sebab macam mana pun angin yang masuk dari sini, macam kita explain tadi, angin yang masuk dari sini, dia akan pusing, dia akan keluar kan. Okey, exhaust valve, intake valve. Okey, bila exhaust valve tutup, sebelum dia tutup habis, intake valve dah buka. So, exhaust ni tadi, bila dia nak tutup dia, ini terbuka, pressure kuat dah kat sini, dalam ni. Jadi, exhaust ni akan sedut balik, masuk sampai sini. Jadi sebenarnya perjalanan angin tadi sebenarnya daripada oksigen ni proses jadi karbon. Bila valve intake buka, exhaust belum tutup habis, dia akan return balik sampai ke dalam sini. Yang ini dah sebenarnya flow. Jadi kat sini berapa panjang length dia, intake berapa, dalam head berapa, exhaust berapa. Jadi ada satu nak dipikirkan, satu intake, satu dalam combustion, satu lagi exhaust. Macam mana kata? Kita akan pergi detail benda ni once kita mungkin dalam minggu depan ke apa ke, kita akan buat benda detail. Kalau ada soalan pun kita boleh berbincang pasal ni. Sebab saya ada experience sikit lah, tak adalah banyak kan, ada experience sikit. Okey, minta maaf nak ijaz telefon. Okey, Abang Syazwan Amri. Salam bos Jessic, saya bukan bos. Saya bekerja. Okey, tak apa, terima kasih. Kenapa bila bawa laju, tukar gear masa ride, okey, ada bunyi kuat. Tapi bila berhenti, bawa semula bunyi hilang. Motor X1M. Alamak, limited edition. Saya pun tak pernah bawa lagi tuan. Saya tak pernah bawa lagi tuan. Tapi selalunya kalau masa ride bunyi kuat, masa berhenti bunyi hilang. Tukar gear, heran juga tu.
Tapi kalau macam yang V1, V2 yang SYM tu tak ada masalah. Kita dah try. Yang LE ni minta maaf tuan, saya tak pernah try lagi. Mungkin tuan bawa lah kita try kan. Bolehlah kita cuba. Abang cap-cap, tadi macam dah jumpa je. Okey, ada soalan SYM ke RS, Y suku, tapi teknologi dia lebih kurang je sebenarnya. Contoh macam SYM, dia piston 63.5, stroke macam RS 57.8. Berbeza dengan Y 58.7 stroke dia. Kalau RS 57.8, tapi RS piston dia 63.5. Dia nak compensate dekat 0.5 tu. Sebab Y punya stroke lagi tinggi daripada RS dengan SYM. SYM dengan RS sama. TPS boleh share, total body boleh share, wiring pun sama. ICU lain sebab dia punya trigger, magnet punya trigger tu lain sikit. Dia punya pulsar punya trigger lain sikit. 135 dengan 272 itu beza antara pulsar RS dengan pulsar SYM. Dulu kita try tu, kita buat kita bukan convert lah daripada isu Datatec RS ni. Kita set dia punya trigger tu balik, kita dapat set up hidupkan SYM pakai isu Datatec ni. Kemudian daripada setting ni kita bagi pada kita punya distributor dan keluarkan isu Datatec. Memang kita buat, sebenarnya saya dalam kelab SYM ni, ialah saya join diorang ni, dan dia punya komen banyak. Masa tu tak ada banyak barang performance, jadi kita berusaha, kita peminat. Lepas tu baru saya buka kedai reno sebenarnya. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu saya dah berehat dah. Jadi saya buka kedai reno. Saya usahakan sampai jadi convert. Lepas tu saya usahakan, bila kita dah convert, kita try, masih tak boleh lagi. Rupanya valve spring lembut. Kita buat valve spring, kita JV ni dia punya partner buat valve spring. Kemudian valve spring pun tak boleh. Cam tu tak outperform untuk high RPM. Jadi apa kita buat? Kita customkan cam pula lagi. Kemudian kita head tak okey lagi, kita buat lagi. Jadi memang banyak eksperimen kita buat lah. Sampai ke gear, lala kita try, motor dah sedap, horsepower dah cukup. Tapi bila kita try on highway, kita dapati gear ratio dia memang jauh. Kalau untuk cruising memang cantik, tapi kalau untuk racing tak sesuai. Sebab gear 6 dia, ratio gear 6 dia 0.78. Walhal kalau macam Y suku 0.9, RS pun 0.9. Ini gear 6 0.78. Ini kalau untuk race memang sendu lah orang kata. Oh, abang cap-cap Ali Seret, kalau tunggu tadi dapat join live, rugi ya tengok. Okey, apa lagi yang boleh kita bincangkan? Kita rasa pun dah lama dah ni kan. Dah berapa lama ni? Dekat sejam lah. Tak tulis kan? Okey. Okey, tak apa. Saya rasa kalau tak ada apa-apa, kita akan continue lagi lah. Okey, daripada basic tadi, kita ulang balik daripada basic. Geometry engine yang paling penting, road ratio, stroke ratio. Ini kita akan go detail road ratio tu macam mana cerita dia. Lepas tu kita akan pergi pada head teknologi, apa tu velocity efficiency, apa tu CFM, apa tu head punya design, ataupun dia punya porting punya teknologi, combustion chamber teknologi, valve angle. Kemudian habis head kita akan pergi pada camshaft teknologi, profiling daripada 270, 280, 290, 300, 310, 320 sampai full race punya configuration yang sesuai untuk motor-motor yang ada hari ni. Lepas tu kita akan explain on tune length, intake dengan exhaust, macam mana nak main. Kemudian kita akan masuk pada AMS teknologi, sampailah ke data logging. Kita akan, insyaAllah kita akan usahakan benda ni ada ke lapangan. Kalau Allah izinkan, kita akan buatlah lagi. Alamak. Okey, saya ada soalan lagi ni. Abang Syazwan kita, bos, kenapa tayar Kenda SYM LE rasa jantung berdegup bila nak guna? Tuan, itu tayar yang pakai tuan, saya pakai seminggu tuan. Bukan berdegup lagi, hilang jantung tuan. Degup tak apa lagi, ada degup. Saya dah hilang jantung dah. Tukarlah tuan, saya nasihatkan tukar. Sebab dia punya tayar memang tak boleh tu, cannot go bang. Lebih baik tukar. Untuk kita punya safety, baik kita tukar. Sebab brake dalam hujan dia berjalan. Cuba tayar brake. Okay, saya rasa kalau dah macam ni, saya akhiri dengan terima kasih. Alhamdulillah ada kita berjumpa lain rancangan. Harap-harap ada yang nak share live ni, dia lebih pada informatifnya sharing.
Kalau ada siapa-siapa yang ada ilmu yang lebih baik, kita boleh share sama-sama. Mungkin ini boleh datangkan kebaikan pada orang lain. Tak merugikan duit, merugikan masa, tenaga, fed up, benda-benda macam ni yang buat tak seronok. So kita fokus on benda-benda ni lah, menyenangkan ramai orang, menyenangkan saya sendiri pun insyaAllah. Apa-apa lagi R&D ataupun testing yang kita buat, testimoni on dyno teknologi, on setup teknologi, tuning, kita akan share. Itu kita punya, orang kata apa, kita punya kemahuan lah, ataupun kita mahu ramai orang dapat kebaikan dari sini. Dan kalau ada kebaikan yang lebih baik pada tuan-tuan semua, kita willing to share dan kita akan ambil sebagai benda yang bermanfaat lah. Itu sajalah, tak ada apa-apa lagi. Maybe banyak orang marah tak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi. Tolong share. Kita akan masuk video ni, kita akan save, kita akan masuk dalam kita punya YouTube channel Jessic Racing. Jadi kalau boleh subscribe kat channel kami tu. Kami akan start bagi information ataupun berkongsi dengan hal-hal ni dalam kita punya page, kita punya Facebook dan juga kita punya YouTube lah. Okey, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Bye.